Tempat ke-40 Wahabi di Malaysia, Hasrizal Abdul Jamil. Pernahkah anda mendapat senarai berkenaan? Senarai itu sudah lama berlega di media sosial dan saiznya semakin membesar dari semasa ke semasa. Jika senarai itu mahmudah, baik, berkebajikan dan bermanfaat, maka banyaklah pahala orang yang menghasilkannya. Tetapi jika senarai itu mazmumah, berdusta dan bermaksud melemparkan tuduhan fasik, sesat malah kafir ke atas sesama umat Islam, maka amat besarlah ancamannya di sisi Allah Ta'ala dan juga kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sepotong hadis, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Barang siapa menuduh fasik atau kafir terhadap seseorang lain, adalah dia sendiri itu yang akan menjadi fasik atau kafir jika tuduhan itu tidak benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimanakah seseorang itu boleh dituduh sebagai Wahabi? Soalan itu hanya boleh dijawab oleh orang yang melakukan tuduhan. Mungkin kerana beliau mendapati saya memetik ataupun mempertahankan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin kerana beliau dapati saya memuji, memuliakan ataupun mengagungkan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tidak pasti. Lebih daripada 20 buku yang saya pernah tulis, saya tidak pernah membawa petikan pendapat ataupun kata-kata Muhammad bin Abdul Wahab walaupun saya membaca karya beliau. Mungkin orang yang menuduh ini tidak pernah membaca buku ataupun tulisan saya sendiri, tidak pernah mendengar ceramah saya sendiri, tetapi mungkin seseorang yang beliau percayai memberitahunya bahawa saya ini adalah seorang Wahabi. Dan jika saya adalah seorang Wahabi, maka apakah maksudnya? Adakah maksud penuduh bahawa oleh kerana saya ini Wahabi, maka saya adalah seorang yang fasik, seorang yang sesat atau seorang yang kafir? Melempar-lemparkan tuduhan, label, kecaman sesama umat Islam adalah sesuatu yang sangat keji, lagi berbahaya. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Barang siapa yang menuduh fasik ataupun kafir terhadap seseorang yang lain dan kemudian tuduhan itu adalah tidak benar, maka ia akan jatuh ke atas sang penuduh itu sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semasa saya belajar di Jordan, saya belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah, mengikut aliran-aliran yang ada. Belajar daripada kitab-kitab Asy'ariyah. Begitu juga memahami sedikit perbezaannya dengan Maturidiyah. Dan juga belajar mengikut aliran quote-unquote Salafi. Ada pensyarah kami yang Salafi, ada juga yang Asy'ari. Namun apa yang pasti, seingat saya tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang mendesak, memaksa ataupun cuba mempengaruhi kami untuk menjadi Asy'ari ataupun Salafi. Kerana cara belajar di Jordan pada masa itu adalah belajar, faham, kenal, tahu hujah pihak-pihak yang berbeza pendapat dan mengikut apa yang terbaik. Dan bukankah ini apa yang diajarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran? Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitulah orang yang berusaha untuk mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan mengikut apa yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang disebut sebagai ulul albab, yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 18. Ada banyak pendapat di dalam aliran salaf, demikian juga di dalam aliran Asy'ari, yang saling berguna untuk membantu kita mengimani Allah SWT di zaman kita ini. Keutamaan bagi saya ialah menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bukannya memenangkan mazhab A ke atas mazhab B atau mencela mazhab A agar mazhab B diikuti. Demi mencerahkan kefahaman sendiri tentang latar belakang sejarah berkaitan isu ini, saya cuba untuk menekuni sejarah. Dan belajar sejarah itu bukan bermula dengan bilakah Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan dan bilakah beliau mati.
Tetapi beberapa ratus tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab wujud, kemunculan Imam Birgizi pada abad ke-16, bagaimana daripada pemikiran Imam Birgizi itu lahirnya gerakan Kadazadeli yang bertempur dengan golongan tasawuf ataupun sufi di Istanbul pada abad ke-17, abad ke-18, bagaimana sesetengah sultan mengikut aliran yang disebut sebagai Kadazadeli itu tadi, bagaimana kumpulan Kadazadeli ini telah dihukum buang negeri ke Cyprus dan kemudiannya ke Syria, ke Syam, dan bagaimana ketika itu seorang pelajar bernama Muhammad bin Abdul Wahab datang ke Syam untuk belajar ilmu hadis. Saya juga cuba belajar sejarah Daulah Osmaniyah di Mesir dan di Hijaz di era Muhammad Ali Pasha, apakah konflik politik pada masa tersebut, dan juga di era Sultan Abdul Hamid yang kedua, rahimahumullahu jami'an. Dan demi mendapatkan gambaran yang lebih baik, saya juga belajar tentang sejarah penerokaan minyak di tanah Arab oleh mereka yang meneroka yang datang daripada Texas, Amerika Syarikat. Bagaimanakah tanah Hijaz pada masa tersebut? Bagaimana revolusi Arab 1916 berlaku? Belajar semua tu. Dan kesimpulan saya semasa saya belajar semua benda itu ialah akidah yang betul tidak semestinya menjadikan orang itu politiknya betul. Dan sekiranya seorang itu politiknya salah, tidak semestinya akidahnya sesat. Kita kena adil. Perjalanan untuk memahami mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk belajar dan mengaji. Tapi bagi manusia yang tidak bertanggungjawab, yang tidak takut dengan Allah SWT, yang mempertahankan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW itu, tetapi dengan akhlak yang dibenci oleh Rasulullah SAW, mereka mengambil masa yang sangat sekejap untuk membuat senarai berkenaan. Kecam sana, kecam sini. Saya secara peribadi semuanya tak rugi apa-apa. Sebab saya teruskan hidup macam biasa, baik semasa ketika berada di tanah air ataupun selepas berhijrah jauh ke hujung benua. Yang saya bimbangkan ialah perbuatan forward-forward senarai ini. Tak takutkah tuduhan atau kecaman berkenaan kalau tidak benar balik menimpa diri kamu sendiri? Kepada asatizah baik yang beraliran Salafi ataupun Asy'ari, didiklah anak-anak buah masing-masing agar bertakwa kepada Allah SWT. Didik mereka supaya mencintai kebenaran, keadilan, membenci kefasikan dan kezaliman. Tidak naik mazhab kita dengan menjatuhkan mazhab yang kita tak setuju. Orang ramai yang suka forward ni, mereka ni dah akil baligh. Dan mereka akan menanggung dosa ataupun pahala atas perbuatan mereka sendiri. Tetapi bagi asatizah yang menggalakkan, yang menyemai fitnah dan pemusuhan, beratkanlah timbangan kalian dengan amal kebaikan, bukannya dengan mazmumah dan kejahatan. Ingatlah, pada hari di mana kita semua akan menghadap Allah SWT, pada masa itu harta, anak pinak, pengikut yang ramai, semuanya dah tak berguna, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan sekeping hati yang sejahtera.